Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan rahmat-Nya, insya-Allah. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan kitab kita ini. Kita sekarang berada di bawah tajuk doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر دعوة يدعو بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam doa yang paling banyak baginda berdoa dengannya ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan doa ni pun saya rasa yang paling banyak kita baca juga. Setiap kali penutup doa kita akan baca doa ni. Sebab apa? Di dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Perkataan hasanah di sini di dalam doa ini diulang dua kali. Diulang dua kali. Dari segi kaedah bahasa Arabnya, apabila sesuatu kalimah itu diulang secara umum, maka dia memberi makna yang berbeza. Hasanah yang pertama untuk dunia makna lain, hasanah yang kedua untuk akhirat pun makna lain. Dan ulama sebut hasanah yang dimaksudkan di kehidupan dunia ini ialah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Allah Subhanahu wa taala membantu hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan dan juga melakukan segala perkara-perkara kebaikan. Kerana dengan ketaatan dan juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi perantara untuk dia sampai ke akhirat mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam perkara-perkara taat ini Allah Subhanahu wa taala janjikan ganjaran pahala. Ganjaran pahala. Walaupun kita ni taat perintah Allah Subhanahu wa taala bukan kerana nak pahala tu. Maksud utamanya ialah untuk kita dapat redha Allah. Allah suka dengan kita. Allah yang mencipta kita suka dengan kita. Allah Ta'ala terima kita. Di akhirat nanti Allah letak kita di tempat yang paling bahagia.
dalam syurga. Adapun hasanah yang dimaksudkan di akhirat ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti kita ni tak boleh buat apa dah. Apabila roh berpisah daripada jasad, pada ketika itu terputus dah segala usaha kita. Ada usaha. Kita menyesal ke, kita apa ke, tak boleh buat apa dah. Nak ibadat tak boleh. Bukan kata tak boleh nak ibadat, boleh, tapi tak laku. Ibadat tu tak laku. Tidak ada balasan untuk ibadat tu. Tak ada ganjaran, tak ada siksaan, tak ada. Lepas ruh berpisah. Sebab apa? Taklif mukallafnya seseorang itu telah pun terangkat. Tak ada dah. Satu orang yang tidak mukallaf, maka dia tak ada hukuman atas dia. Baik buruk ke tak ada. Jadi di akhirat nanti ulama sebut kita ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dengan rahmat Allah. Kalau kita nak harap kepada amalan kita ni, banyak mana sangat amalan yang kita buat. Sehari semayang 5 kali je. Sekali semayang adalah 10 minit, 15 minit. Kali 5 adalah dalam sejam setengah sehari semayang. Baki masa kita ada 22 jam lebih lagi. Kita buat benda lain. Masya Allah. Jadi kalau nak harapkan semata-mata dengan amal ibadat kita ni, tak berapa mana. Kalau Allah Ta'ala nak kira semua nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, padahal tak bayar. Tak ada nak bayar. Mata, telinga, semua ni Allah Ta'ala beri pinjam pada kita. Kalau kena kira belaka, habis pahala kita gitu je. Maka ulama kata di akhirat nanti kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Kita taat perintah Allah, kita ikut apa yang Allah Taala suruh, kita tinggal apa yang Allah Taala larang. Akhirat nanti Allah Taala kesian kita. Allah Taala suka pada kita. Jadi dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala ini, kegembiraan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Taala masukkan kita dalam syurga. Jadi itu maksud hasanah di akhirat. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kepada kami, kurniakanlah kepada kami, fid dunya hasanah, di kehidupan dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, di kehidupan akhirat pun hasanah. Kehidupan dunia dapat taufik, dapat bantuan untuk taat perintah Allah. Kehidupan akhirat dapat rahmat Allah Ta'ala, masuk dalam syurga. Wa qina adzaban nar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Maksudnya kita hidup atas dunia ni memang tak akan terlepas daripada buat salah. Masa ada 24 jam, 24 jam tu kita gunakan sepenuhnya taat perintah Allah. Orang yang tahap tinggi je lah boleh dapat. Kita orang biasa ni memang tak akan terlepas. Mata kita, telinga kita, lidah kita. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala sekiranya di kehidupan dunia ni ada kesalahan-kesalahan, ada kecuaian-kecuaian. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala maafkan kita dan selamatkan kita daripada api neraka. Janganlah disebabkan kecuaian, kesilapan kita yang sedikit ini menyebabkan Allah Taala jadi murka. Habis segala taat yang kita buat ni, Allah tak pandang. Jadi itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak doa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam berlindung, yakni meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dari jahdil bala, yakni daripada kesusahan yang datang disebabkan bala musibah yang Allah Taala turunkan atas dunia ni. Yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala, minta lindung daripada darakis syaqa. Darakis syaqa ni mendapat kecelakaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta lindung daripada kita ini, daripada baginda sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau ikut Nabi tak mungkin, mustahil. Tapi Nabi minta lindung. Wasu'il qada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta lindung daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik atas diri kita. Memang Allah Taala tetapkan belaka dah. Sebelum kita lahir lagi dah tetap dah kita ni buruk ke, bahagia ke, celaka ke, Allah Ta'ala dah tetap dah. Tapi tetap kita ini diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita berdoa, minta daripada Allah Ta'ala supaya kita ini dijauhkan daripada perkara-perkara yang buruk. Dan yang keempat, baginda sallallahu alaihi wasallam meminta daripada Allah Subhanahu wa taala perlindungan daripada syamatatil a'da. Syamatatil a'da, yakni kegembiraan daripada musuh-musuh. Minta lindung daripada musuh suka tengok kita, keadaan kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan musibah ataupun sebagainya, menyebabkan musuh-musuh Islam ni suka dengan keadaan kita. Nabi minta jauh juga, minta lindung daripada empat perkara ni. Jadi kita pun sebenarnya kena minta juga. Orang Islam ni kalau dia sentiasa berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keputusannya. Masalah hari ni sekarang ni kita ni kurang berdoa. Kurang berdoa. Kadang-kadang nak doa pun kita pun tak tahu nak doa apa. Habis dah. Tak boleh nak sebut. Tak tahu nak sebut. Setakat hajat kita je lah. Ada satu dua hajat kita boleh sebut. Lebih pada tu tak reti lah. Jadi Nabi SAW dalam doa Nabi ada mohon rahmat dan ada juga mohon perlindungan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min khamsin minal jubni wal bukhli wa su'il umri wa fitnatis sadri wa adzabil qabri. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan daripada 5 perkara. Yang pertama, minal jubni. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada sifat penakut. Takut di sini maksudnya takut mati. Sifat takut mati. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat takut mati inilah yang mendorong
Orang-orang munafik ni, kalau Nabi minta mereka untuk keluar berjihad, lari, bagi alasan macam-macam. Bagi alasan macam-macam. Panaslah, itulah, inilah. Sebab apa? Sebenarnya takut mati. Takut mati. Dan Nabi SAW minta lindung daripada ni sifat ni. Orang yang beriman sebenarnya dia cinta kepada kematian. Sebab apa? Matilah kita kata pintu ataupun satu-satunya penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya nak sampai kepada keredaan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ni pintu dia mati. Selagi tak mati, ada atas dunia ni hukum lain. Ada dalam hadis disebut ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara untuk orang beriman, syurga untuk orang yang tidak beriman. Maka kata ulama, antara maksud penjara untuk orang beriman ni, maksudnya ialah orang yang beriman sebagaimana orang yang berada di dalam penjara, hati dia begitu suka untuk jumpa dengan ahli keluarga dia, nak keluar daripada penjara, jumpa dengan orang yang dia sayang, orang yang dia kasih, orang yang dia cinta. Begitulah orang beriman hidup atas dunia ni, dia cinta, suka nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Antara tafsirannya lah. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan daripada sifat bakhil, sifat kedekut. Kedekut ni dipanggil kedekut apabila kita ada lebih tapi kita tak nak keluarkan. Khususnya apabila ada orang berhajat. Kalau di dalam keperluan kita sendiri berhajat pada tu, orang minta kita tak bagi, kita tak panggil kedekut tu. Dalam syarahan hadis ni disebut yang dipanggil bakhil ini ialah man'u badlil fadli. Kita menolak untuk beri sesuatu yang lebih yang ada pada kita. La siyama lil muhtaji, lebih-lebih lagi untuk orang yang memerlukan. Nak keluar tu berat. Ambil sepat. Berebut-rebut. Masya-Allah. Kemudian bersama dengan itu, dia ada satu sifat wahubbil jam'i wal iddikhari. Satu, dia nak keluar susah. Dalam masa yang sama dia suka, dia cinta untuk apa? Untuk kumpul dan simpan. Kumpul dan simpan. Ini Nabi SAW minta lindung. Dan kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, Nabi SAW paling tak suka ada harta ni. Dapat hadiah bagi, dapat hadiah bagi. Mari hadiah, Nabi suruh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu untuk beri pada siapa, orang-orang yang berhak, beri. Tak tinggal sikit. Ada duit emas tertinggal 1 dinar pun Nabi SAW tak boleh tidur dah. Suruh perhabis juga, tak boleh balik rumah ni, ada lagi, suruh perhabis dulu, dah habis baru boleh balik rumah. Tak tenang hati. Yang ketiga, Nabi SAW meminta perlindungan daripada umur su'il umuri, umur yang kita kata umur yang buruk.
Apa maksud umur yang buruk? Maksudnya umur yang tidak ada keberkatan. Apa tanda umur tu tidak berkat? Umur yang kita ada ni kita tidak dapat guna untuk sempurnakan perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Allah Ta'ala suruh kita semayang, tak boleh nak semayang, tinggal semayang. Suruh puasa, tak puasa, tinggal puasa, tanpa uzur lah. Ada keuzuran, tu lain cerita. Ada kelonggaran syaraknya. Tak ada apa-apa keuzuran, tak semayang. Dipanggil umur yang tidak berkat. Ini pun Nabi SAW minta jauh. Sebenarnya Nabi SAW doa dengan doa-doa yang sebegini bukan kerana Nabi SAW terlibat ataupun ada kemungkinan untuk kena, tak. Nabi SAW maksum, terpelihara. Nabi doa ni untuk ajar kita sebenarnya. Ajar kita supaya berdoa, minta daripada Allah Ta'ala supaya dapat umur yang berkat. Walaupun umur kita pendek, tapi umur kita, masa kita dapat dihabiskan untuk perkara-perkara yang Allah suka. Tidak dihabiskan dengan perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Di akhirat nanti dalam syurga pun, ahli syurga masih lagi menyesal. Orang masuk syurga menyesal lagi. Antara perkara yang disesali oleh ahli syurga ialah masa-masa dia yang berlalu atas dunia ni tanpa zikrullah, tanpa ingat Allah Ta'ala. Yang keempat, Baginda sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada fitnatis sadri, fitnah hati. Fitnah hati. Apa maksud fitnah hati? Maksudnya penyakit-penyakit hati. Nabi minta lindung daripada penyakit-penyakit hati. Apa dia penyakit hati? Sombong, takabur, dengki, hasad, macam penyakit-penyakit hati. Tak suka tengok orang senang. Dia nak apa yang orang ada, dia ada. Apa yang dia ada, orang tak ada. Nabi SAW minta lindung daripada penyakit hati yang seperti ini. Dan yang terakhir, Baginda SAW minta perlindungan daripada azabil qabri, azab kubur. Minta perlindungan daripada azab kubur, daripada diazab di dalam kubur, kena pukul, ataupun dinyalakan api di dalam kubur, ataupun kubur kita menyempit. Duduk dalam kubur saja berapa ribu tahun. Kalau kita kata daripada zaman Nabi Adam AS sampai sekarang, tak tahu berapa juta tahun dah berada di alam kubur tu, selagi tidak kiamat. Lama tempoh dia. Kalau satu orang masuk dalam kubur, diazab di dalam kubur, itu belum masuk neraka lagi, dah diazab dah. Dan azab kubur bukan main-main. Sekali malaikat pukul, kita tenggelam 70 hasta. 70 hasta tenggelam. Naik semula, pukul lagi, katok lagi. Dilepaskan ular-ular dalam kubur. Bukan ular-ular biasa. Panjang 1 bulan perjalanan, panjang. Sebulan perjalanan. Kira panjang mana? Bisa dia kalau sembuh atas dunia ni, satu jenis tumbuhan pun tak boleh hidup. Ular yang sebegini ada di dalam kubur. Untuk siapa? Untuk orang yang
untuk orang yang tidak taat. Ini azab kubur. Nabi kata kubur ni persinggahan yang pertama. Satu orang sahabat bila dia lalu kat kubur dia nangis. Dia kata Nabi cerita ada orang tanya dia, Nabi cerita syurga, cerita neraka, mudah nangis pun gini. Dia kata aku nangis kat kubur ni sebabnya kubur ni tempat persinggahan yang pertama. Kalau kat kubur ni selamat, selamatlah lepas tu. Kalau kat kubur ni sangkut, maka yang lepas tu berat lagi. Bukan kau ringan, kau berat. Sebab tu kita dapati juga dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak minta lindung daripada azab kubur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal janni wa 'ainil insani hatta nazalatil mu'awwidhatani fa akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada kejahatan jin. Nabi sebut a'udzu billahi minal janni. Dan Nabi juga minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan manusia. Kita tak tahu waktu bila, masa bila kan. Allah Ta'ala dah tetap dah belaka. Cuma kita dia tak tahu. Cuma kita ada pilihan untuk minta doa supaya Allah Ta'ala sentiasa beri perlindungan kepada kita. Kalau kena juga, dah ketentuan Allah Ta'ala. Sehinggalah turun 2 surah. Yani Nabi SAW berdoa a'udzu billahi minal janni wa 'ainil insan. Lafaz doa dia lebih kurang. Sehinggalah turun 2 surah mu'awwidhatan, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sebab dalam 2 surah ini kalau kita baca dia maknanya, dalam surah ini kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala jenis keburukan. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan kepada sekalian makhluk. Min syarri ma khalaq, daripada keburukan makhluk yang dia cipta. Minta lindung. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada setiap yang gelap. Apabila dia muncul. Ini kegelapan malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, minta perlindungan daripada an-naffatsat. Naffatsat ni hembusan-hembusan. Hembusan-hembusan di dalam ikatan-ikatan. Maksudnya minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan daripada keburukan sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan orang yang dengki. Orang yang dengki dengan itu. Dalam surah An-Nas pula, di situ ada kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada waswasil khannas. Makhluk-makhluk yang memberi bisikan-bisikan yang tidak baik dalam hati kita. Jadi bila turun 2 surah ini,
fa akhadha bihima, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan keduanya. Yakni Nabi amalkan dua surah ini dibaca. Wa taraka ma siwahuma, dan baginda tinggalkan doa yang selainnya. Maksudnya doa-doa yang lain yang bukan daripada Al-Quran. Yang bukan daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran ni sebenarnya banyak doa-doa. Surah Fatihah pun sendiri boleh jadi doa. Nabi guna surah Fatihah untuk ruqyah. Yang ni bahasa kita panggil jampi, tiup kat orang yang sakit dengan Al-Quran. Jadi maksud Nabi tinggalkan doa yang lain tu doa-doa yang bukan daripada Al-Quran. Macam doa tadilah, Nabi minta perlindungan daripada jin dan manusia tu, a'udzu billahi minal janni wa ainil insan. Ini perkataan biasa, perkataan kita, bukan daripada Al-Quran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min mautil fujaat, wa kana yu'jibuhu an yamrada qabla an yamuta. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada kematian yang mengejut. Mati mengejut. Sebab apa mati mengejut ni? Kita tak dapat buat apa-apa. Mati mengejut. Ini Nabi SAW minta lindung daripada mati. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam suka bahawa baginda sakit sebelum baginda meninggal dunia. Sakit dulu. Sebab apa? Dengan sakit itu datang kesedaran kita untuk kita ingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ingat segala kesalahan kita, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum baginda wafat. Yang ini sakit baginda sallallahu alaihi wasallam, sakit yang kita kata sakit ternak lah. Sakit ternak lebih kurang 12 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit ternak. Baginda mula sakit pada 2 Rabiul Awal. Ada setengah riwayat sebut 8 Rabiul Awal, ada setengah sebut 10 Rabiul Awal. Kemudian sakit tu berterusan selama 12 hari. Baru baginda wafat. Mautil fujaah. Zaman kita hari ni banyak mati ngejut gini. Sekejap accident. Ngejutlah tu. Naik kereta, naik motor, tak beramai-ramai, seorang-seorang, berlaku benda yang tak dirancang, meninggal dunia. Itu dipanggil mautul fujaah. Itu yang nampak jelas lah. Ataupun tiba-tiba kena serangan jantung, itu pun masuk juga dalam kategori mautul fujaah. Semoga Allah Ta'ala lindung kita semua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asbaha wa idza amsa yad'u bihadhihi ad-da'awati. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khairi wa a'udzu bika min fujaatis syarri. Fa innal 'abda la yadri ma yafja'uhu idza asbaha wa idza amsa. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila tiba waktu pagi dan tiba pada waktu petang, baginda akan berdoa dengan doa-doa ini. Apa doa dia? Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka min fujaatil khairi. Sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kebaikan yang aku mohon kepadamu kebaikan yang datang secara mengejut, tiba-tiba.
Nabi minta supaya dapat kebaikan-kebaikan yang datang tanpa, orang panggil apa? Tanpa dirancang, tak disangka-sangka. Dan aku berlindung denganmu daripada keburukan yang datang secara mengejut. Benda baik ni kalau datang sekali mengejut, tak ada masalah. Kita pun suka. Tiba-tiba boleh hadiah, suka. Tiba-tiba boleh sakit, tak suka. Jadi Nabi SAW pagi dan petang Nabi doa dua perkara ni. Nabi doa dua perkara ni. Ini doa supaya dapat kebaikan yang datang secara tiba-tiba, dan doa supaya dijauhkan daripada keburukan yang datang secara tiba-tiba. Kenapa? Kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak dapat mengetahui apakah yang akan datang secara tiba-tiba kepada dia apabila dia berada pada waktu pagi dan apabila dia berada pada waktu petang. Kita tak boleh nak jangka. Memang kita tidak tahu apa yang akan berlaku sebentar lagi pun kita tak tahu. Minit lepas ni, setengah jam lepas ni, sejam lagi tak tahu. Sebab tu Nabi doa pagi dan petang. Pagi dan petang. Dalam syarah hadis ni dia kata, barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut, maka dia akan dipelihara daripada kejahatan yang datang secara mengejut sehingga pagi, sehingga petang ataupun sehingga pagi. Kita baca pada waktu pagi, dipelihara sampai petang. Baca waktu petang, pelihara sampai pagi esok. Pagi petang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asbaha wa idza amsa qala asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berada pada waktu pagi dan pada waktu petang, baginda membaca doa asbahna ala fitratil Islam, yakni aku berada di waktu pagi ala fitratil Islam, dengan agama Islam yang benar, dengan agama Islam yang benar. Wa kalimatil ikhlasi, dan atas kalimah al-ikhlas, kalimah syahadah. Wa dini nabiyyina Muhammadin, dan atas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa, Nabi sebut nama dia sendiri. Tujuan dia nak ajar kita. Dan di atas millah, agama bapa kami iaitu Ibrahim alaihi salam, hanifan muslima, yang cenderung kepada agama yang lurus, lagi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah baginda Ibrahim alaihi salam termasuk dari kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua doa-doa yang sunat kita amalkan pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Waktu mana? Pagi petang. Kalau boleh baca lepas subuh, baca lepas subuh. Dah ingat baca sekarang pula pagi. Kalau ikut waktu pagi ni dari Islam ni, dia bermula daripada subuh sampai apa dipanggil gelincir matahari tu, dipanggil pagi. Ada beberapa pendapat lah. Kalau kita panggil siang malam, siang subuh sampai maghrib siang, malam maghrib sampai subuh dipanggil malam.
Ada juga yang sebut dia pertukaran tu pada gelincir matahari, yakni zuhur. Zuhur sampai tengah malam itu dipanggil petang. Tengah malam sampai ke zuhur dipanggil pagi. Ada juga yang sebut begitu. Kok mana pun yang naknya ialah kita berdoa. Berdoa pagi dan petang. Masuk dalam suatu sudah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada saya dan juga kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.